Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita sambung subjek sains kita hari ini, iaitu bab 2, bantuan kecemasan. Okey. Untuk bab 2 ni saya nak awak refer modul bab 2. Okey. Harap masing-masing semua dah ada modul ni. Okey, kita tengok yang pertama, definisi CPR. Okey, apa maksudnya CPR? Ialah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut. Okey. Yang ni rasanya awak boleh baca sendiri kan. Okey, kita tengok situasi apakah yang memerlukan CPR. Okey, dia dah bagi nota kat situ. Lepas tu dia bagi kita latihan. Individu yang memerlukan CPR, just ambil jawapan tu, salin je. Okey. So jawapan dia ni lah. Tidak bernafas. Tulis kat sini, tidak bernafas. Tidak memberikan respon terhadap rangsangan. Awak salin je. Tiada degupan jantung ataupun nadi. Salinkan kat dalam kotak ni ya. Salinkan saja. Okey. Punca-punca disebabkan oleh berlakunya. Okey, dia dah bagi 1, 2, 3, 4. Jadi, just salin saja. Ambil balik benda ni, salin. Serangan jantung, renjatan elektrik, lemas dan kena panahan petir. Okey. Okey, kita tengok latihan prestasi pertama. Soalan pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan resusitasi kardiopulmonari ataupun CPR? Apa maksudnya? Dalam nota ni pun ada. Dalam buku teks pun ada. Jadi boleh refer mana-mana lah. Okey. Jadi jawapannya untuk soalan nombor 1 tu yang ni lah. Kalau kat sini. Okey. Bantuan. Okey. Nombor 1 tu jawapannya kat sini. Ni. Bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut. Okey. Boleh cari jawapan. Isi je. Adakah kaedah ini memerlukan 4 latan? Rasa-rasa dia tak 4 latan. Tak ada kan? Okey. Jawab. Kenapakah perlu kita pelajari teknik ni? Kenapa kita perlu belajar teknik ni? Pun ada kat sini ni. Untuk mengembalikan degupan jantung dan pernafasan. Dalam buku teks muka surat 20. Okey. Apakah kesan kepada mangsa jika kaedah ni tidak dilakukan dengan betul? Kesan dia apa dia? Ada di sini. Tulang rusuk mangsa boleh patah. Ataupun udara yang dihembus ke dalam mulut mangsa mungkin tidak sampai ke dalam paru-parunya. Okey. Dalam buku teks pun ada. Dalam nota yang dibekalkan oleh modul ni pun ada. Okey. Awak je salin saja. Kemudian kita tengok muka surat yang kedua. Okey. Saya pasti awak dah baca benda ni. Kaedah CPR. Kaedah untuk melakukan CPR. Rasanya awak boleh baca sendiri rasanya. Okay. Ataupun macam mana. Okey. Yang bawah ni okey. Kita tengok yang ni ya. Kita tengok nombor 5. Kita tengok nombor 5. Tak apa, kita pergi soalan dulu, nanti kita jumpa. Kita tengok soalan dulu. Okey, soalan nombor 1. Soalan 1. Soalan pertama. Komponen manakah yang tidak termasuk dalam mengendalikan CPR? Komponen mana yang tidak termasuk? Tidak termasuk. Okey, rasa-rasa mana? A, B, C, D. Yang tidak termasuk dalam mengendalikan CPR untuk orang yang nak mengendalikan CPR adalah tarik dan hembus nafas. Okey, jawapannya D. Apakah keperluan bagi seseorang untuk melakukan CPR itu? Kenapa orang tu perlu melakukan CPR? Keperluan
seseorang untuk melakukan CPR? Apa jawapan dia? Menggunakan satu hala mulut saja. Menggunakan satu hala sahaja mulut. Okey. Jadi dia perlu buat ni. Memastikan kejadian berlaku lebih selamat, salah. Menggunakan sarung tangan pakai buang, salah. Melonggarkan pakaian mangsa pun salah. Okey, nombor 3. Berapakah kekerapan tekanan pada dada? Berapa kali kita nak kena tekan? 30 kali. Ada dalam nota lah. Dalam buku teks pun ada. 30 kali. Awak kena tekan dada tu 30 kali. Buku teks muka surat 23. Nombor 4. Berapakah kedalaman yang perlu dilakukan? Berapakah kedalaman yang perlukan? Kat mana? Awak tengok buku teks. Berapa dalam nak kena tekan tu? Ada di muka surat 23. 23. Ni nombor berapa ni? Nombor 4 kan? Jadi awak cari sendirilah jawapannya. Saya bagi hint saja. Muka surat 23. Cari sendiri. Nombor 5. Rajah manakah yang betul bagi kedudukan tangan? Rajah manakah yang betul? Tangan mana yang betul? Awak tengok di muka surat 23. Buku teks ada. Berapakah kadar tekanan ini pada dada dilakukan semasa mengendalikan CPR ini? Berapa tekanan dia? Ada. Dalam buku teks pun ada. Muka surat 23. Saya bagi panduan saja. Lepas tu awak cuba cari sendiri. Kemudian, apa lagi? Nombor 7. Bagaimanakah untuk mendapatkan respon daripada mangsa keadaan? Macam mana nak dapat respon? Ada kat mana? Bagaimanakah untuk mendapatkan respon daripada mangsa keadaan? Kita ketuk dengan lembut kaki mangsa. Kita nak tengok dia okey tak lagi. Kita ketuklah dengan lembut pada kaki dia. Yang ni saya bagi jawapan. Bagaimanakah untuk membantu saluran pernafasan Bagaimanakah untuk membantu saluran pernafasan mangsa? Macam mana? A, B, C, D. Jawapannya B. Dongakkan kepala mangsa ke belakang dan angkat dagunya. Nombor 9. Berapakah nisbah tekanan pada dada dengan hembusan nafas? Berapa nisbah dia? Nisbah tekanan ni ada di muka surat 23. Ada kat situ. Awak cari, awak jumpalah. Nombor 10. Rajah 1 menunjukkan sebahagian langkah dalam melakukan CPR. Apakah yang patut dilakukan sekiranya mangsa bernafas tapi dia tak sedar? Kita nak kena buat apa? Okey. Ada kat mana jawapan dia? Pun ada di muka surat 23. Nombor 5. Awak cari kat situ. Okey. Okey, yang tu. Muka surat 4. Kita tengok muka surat 4. Rajah 1.1 menunjukkan satu situasi apabila Ahmad menjumpai seseorang yang terbaring di kawasan taman rekreasi. Berdasarkan Rajah 1, jawab soalan-soalan berikut. Apakah langkah pertama yang perlu dilakukan oleh Ahmad?
Dia kena buat apa? Kalau dia tiba-tiba dia lalu dia nampak ada orang terbaring. Dia kena buat apa? Dia kena periksa respon mangsa tu. Memeriksa respon mangsa. Maksudnya dia kenalah panggil mangsa ke, kejut-kejut badan mangsa ke. Dia nak tengok adakah dia sedar ke tak sedar. Okey. Dia kena periksa respon mangsa. Okey. Ni saya bagi jawapan dah untuk awak. B. Susunkan rajah-rajah berikut menunjukkan langkah-langkah awal bantuan kecemasan yang perlu dilakukan oleh Ahmad. Okey. Yang mana dulu, yang mana nombor 2, yang mana nombor 3, yang mana nombor 4. Dalam buku teks ada tak? Dalam buku teks ada. Dalam buku teks ada. So, nombor 1. Saya rasa yang ni adalah nombor 1. Ini adalah nombor 2. Ini adalah nombor 3. Ini adalah nombor 4. Dia ikut turutan dah tu. Namakan bantuan awal kecemasan ini. Ini apa namanya? Boleh tengok buku teks. Ada dalam buku teks. Ini awak cari sendiri. Rajah 1.2 menunjukkan sebahagian langkah bantuan awal kecemasan oleh Ahmad. Apakah tujuan langkah ini dilakukan? Kenapa? Dia buat apa tu? Dia angkat kepala mangsa tu bagi mendongak sikit kan? Apa tujuan dia? Mana dia? Awak tengok. Okey. Ada di muka surat 22. Apakah tujuan langkah ni? Muka surat 22, nombor 2. Awak tengok pada gambar rajah nombor 2. Apakah tujuan langkah ini dilakukan? Apakah tujuan langkah ini? Langkah apa ni? Ni langkah apa? Langkah apa? Boleh tengok muka surat 22. Gambar rajah nombor 2. Okey, ada kat situ. Bagaimanakah kaedah yang betul pada peringkat ini? Bagaimanakah kaedah yang betul pada peringkat ini? Kita kena buat apa? Kita nak kena buat apa ni? Juga ada di muka surat 22. Nombor 2 juga. Okey. Bagaimanakah kaedah yang betul? Macam mana nak buat kaedah ni? Dan apa tujuan kaedah ni? Muka surat. Okey, awak cari. Semua ada kat situ. Saya dah bagi dah nombor berapa awak refer. Okey, seterusnya muka surat 5. Rajah 2.1 menunjukkan keratan rentas bagi sejenis bantuan kecemasan yang dilakukan pada seorang mangsa. Okey. Apa soalan dia? Nyatakan nama penuh bagi bantuan kecemasan di atas. Nama penuh. Ini tahu kan? Ada dalam buku teks dia nama penuh dia. Apa nama kaedah ni? Okey, senang je. Apakah tujuan utama? Tujuan utama awak tengok buku teks. Semua dalam buku teks tu. Ni ulang soalannya berulang-ulang. Macam tadi. Tadi dah jumpa dah soalan ni tapi dia ulang lagi sekali. Tujuan utama dia buku teks. Muka surat 20. Muka surat 20. Ada kat situ. Berikan 3 jenis individu. 3 jenis individu yang memerlukan bantuan kecemasan tersebut. Dalam buku teks pun ada muka surat 20. Ni semua dah tanya dah tadi depan. Dia tanya lagi sekali. Tandakan right bagi keadaan ataupun punca pun ada di muka surat 21. Okey. Apakah 2 kesan sekiranya seseorang yang cuba melakukan bantuan tersebut tapi tidak melakukan dengan betul? Kesan dia apa dia? Tadi kita dah jumpa kan kesan dia kan? Kesan dia awak boleh cari kesan dia tadi ada. Tulang rusuk dia boleh patah tu kan? Tapi kat mana je? Kat mana jawapan dia? Kat mana jawapan dia tadi? Kat depan tadi kita dah bincang dah tadi kesan dia. Kita tengok balik kesan dia. Tadi
Kesan dia ada kat sini kan. Kesan dia. Ada kat sini rasanya tadi. Saya pun tak nampak lah. Kat mana? Kesan dia. Ni dia. Kesan dia. Ni ya. Ni kesan dia. Tulang rusuk mangsa boleh patah. Dan udara yang dirembus ke dalam mulut mangsa mungkin tak sampai ke dalam paru-parunya. Okey, ni jawapan dia lah. Tadi kita dah jawab pun. Dia tanya lagi sekali. Itulah jawapan dia. Okey. Okey, ni dah. Rajah 2.2 menunjukkan. Rajah 2.2 menunjukkan langkah yang dilakukan dalam bantuan kecemasan tersebut. Nyatakan kedalaman dan berapakah kadar tekanan diberikan dalam 1 minit. Kedalaman dia boleh ada dalam buku teks muka surat 23. Muka surat 23 nombor 3. Tengok gambar rajah nombor 3. Okey. Kekerapan tekanan berapa? Semua dalam buku teks. Okey. Itu adalah untuk 2.1.